Salam sejahtera dan selamat datang ke podcast kami mengenai etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai. Saya Chin Mei dan episod hari ini kita akan membincangkan tentang pemberian label kepada pelbagai bangsa di Sabah dan Sarawak. Saya sangat bersemangat untuk membincangkan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai. Etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai penting kerana ia menggalakkan pemahaman, rasa hormat dan harmoni di kalangan orang dari latar belakang yang berbeza. Dan selepas mendengar episod ini, anda akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip etika dan bagaimana ia terpakai dalam konteks masyarakat yang pelbagai. Minggu ini, kami ajak seorang tetamu menyertai kami untuk membincangkan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai. Tetamu kami adalah Cik Felice, seorang pakar dalam multiculturalism dan kepelbagaian sosial. Terima kasih kerana menyertai podcast ini, Cik Felice. Ia adalah satu kehormatan. Terima kasih kerana menjemput saya. Untuk permulaan, bolehkah anda berikan latar belakang mengenai landscape etnik Sarawak dan Sabah? Tentu, terletak di Pulau Borneo, Sabah dan Sarawak adalah tempat tinggal kepada pelbagai komuniti peribumi dan pendatang dari pelbagai bahagian Asia. Kawasan-kawasan ini sangat pelbagai dari segi budaya dengan lebih dari 50 kumpulan etnik yang berbeza. Setiap kumpulan mempunyai bahasa, adat, tradisi tersendiri, menjadikan Sabah dan Sarawak tempat yang benar-benar menarik untuk dijelajahi. Oh, menariknya. Sekarang marilah kita terus masuk ke topik pemberian label. Bagaimanakah pandangan anda tentang pemberian label kepada pelbagai bangsa di Sabah dan Sarawak? Pemberian label kepada pelbagai bangsa di Sabah dan Sarawak adalah isu yang kompleks menurut sejarah. Kawasan-kawasan ini telah menjadi tempat tinggal kepada pelbagai kumpulan etnik, masing-masing dengan budaya dan tradisi sendiri. Walau bagaimanapun, masalah ini tumbuh apabila komuniti yang berbagai distereotip atau dilabelkan berdasarkan ciri-ciri yang sepintas lalu. Label-label ini seringkali mengelabkan kepelbagaian kaya kumpulan peribumi dan minoriti etnik lain di Sabah dan Sarawak. Bolehkah anda berikan beberapa contoh stereotip atau label tersebut? Sebagai contoh, istilah bumi putra sering digunakan untuk merujuk kepada orang asli Sabah dan Sarawak. Walaupun mungkin kelihatan tidak berbahaya pada permukaannya, label ini boleh mengekalkan stereotip dan menjadikan label-label ini terpinggir. Selain itu, terdapat anggapan bahawa orang dari kawasan-kawasan ini tinggal di hutan atau tidak mempunyai akses kepada kemudahan moden seperti perangkat elektronik dan sambungan internet. Itu memang isu yang membimbangkan. Tetapi kita tahu bahawa mereka mempunyai rumah biasa dilengkapi dengan wifi, elektrik dan segala yang kita ada di rumah kita. Betul? Tambahan pula, saya pernah dengar ada orang juga menganggap orang Timur Malaysia memakai pakaian tradisional setiap hari. Apa pendapat anda? Ya, saya pernah dengar stereotip tersebut sebelum ini dan saya rasa mereka tidak memakai pakaian setiap hari kecuali pada acara-acara istimewaan seperti perkahwinan atau sambutan musim perayaan mereka. Kerana secara peribadi, saya rasa beberapa pakaian tradisional agak tidak selesai, seperti bahan kain yang agak tebal dan berat. Sebagai contoh, wanita Iban akan memakai baju nampan dengan sungguh tinggi sebagai aksesoris rambut yang saya percaya agak berat dan mengeluarkan bunyi gemerencit. Saya dapati sukar untuk melakukan rutin harian dalam pakaian tradisional tersebut. Ya, saya setuju. Itu pasti tidak selesa. Oh, saya teringat sesuatu yang lucu. Saya ingat ada yang bertanya kepada saya sama ada orang Timur Malaysia menggunakan daun sebagai wang. Benarkah itu sangat lucu? Ya, saya tidak percaya. Maksud saya siapa yang memikirkan perkara itu, kan? Betul, beberapa orang mempunyai idea yang liar mengenai budaya yang berbeza. Tetapi selalu baik untuk terseronok tentangnya.
Betul sekali. Penting untuk diingatkan membuka minda dan belajar tentang budaya yang berbeza daripada bergantung kepada stereotip. Betul sekali. Jadi, apakah beberapa cabaran yang dihadapi oleh penduduk Sabah dan Sarawak? Pemberian label dan stereotip memainkan peranan penting dalam mempengaruhi peluang dan pengalaman penduduk Sabah dan Sarawak. Disebabkan oleh kebiasaan pemberian label dan stereotip, penduduk Sabah dan Sarawak kerap mengalami pengasingan dan diskriminasi dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Ini memberikan impak besar kepada perasaan keterikatan dan kesejahteraan penduduk. Bagaimanakah anda fikir stereotip ini memberi impak kepada penduduk Sabah dan Sarawak? Stereotip ini boleh mempunyai kesan yang jauh. Ia tidak hanya menguatkan persepsi negatif mengenai penduduk Sabah dan Sarawak, tetapi juga mempengaruhi peluang sosioekonomi mereka. Sebagai contoh, pelancong mungkin ragu untuk melawat kawasan-kawasan ini kerana kebimbangan keselamatan yang diperkukuh oleh stereotip ini. Dengan demikian memberi kesan kepada ekonomi tempatan. Jadi, apakah yang boleh dilakukan untuk menangani stereotip ini dan mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif? Pendidikan dan kesedaran adalah kunci dalam mempromosikan rasa hormat dan inklusiviti. Penting untuk menentang stereotip ini dan meraihkan kepelbagaian budaya yang kaya di Sabah dan Sarawak. Insentif seperti program pertukaran budaya dan dialog masyarakat boleh membantu menggalakkan rasa penghargaan dan perfahaman, meruntuhkan halangan antara kumpulan etnik yang berbeza. Selain itu, representasi media memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi. Jadi, penting bagi media untuk menggambarkan gambaran hidup yang lebih tepat dan halus di kawasan-kawasan ini. Terima kasih Cik Felice kerana berkongsi pandangan anda mengenai topik penting ini. Sepanjang perbincangan ini, kita telah menerangkan bagaimana pemberian label telah mempengaruhi kehidupan dan identiti penduduk Sabah dan Sarawak. Dari penghambusan identiti hingga ketidaksetaraan yang disebabkan oleh stereotip, kesan pemberian label ini adalah jauh dan mendalam. Itulah semua masa yang kita ada untuk podcast hari ini. Adalah penting untuk terus meningkatkan kesedaran dan memperjuangkan gambaran yang tepat mengenai budaya yang pelbagai di Sabah dan Sarawak. Serta kami pada masa akan datang untuk perbincangan yang menarik mengenai etika dan peradaban.